Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Pada slide ini saya akan memperkenalkan kajian kes yang kami pilih iaitu jenama Bonia. Bonia ini merupakan salah satu jenama fesyen mewah tempatan yang terkenal di Malaysia. Jenama Bonia berjaya berkembang menjadi jenama yang menawarkan pelbagai produk kulit seperti beg tangan, dompet, kasut dan aksesori yang berkualiti tinggi. Nama Bonia pula diilhamkan daripada perkataan Itali, buona, yang membawa maksud baik, berkualiti dan indah. Nama ini menggambarkan komitmen Bonia dalam menghasilkan produk yang mengutamakan kualiti, ketelitian serta reka bentuk yang elegan. Kami memilih beg Bonia sebagai kajian kes kerana jenama ini mengamalkan beberapa prinsip kelestarian dalam menghasilkan produknya. Seterusnya, slide ini menunjukkan 5 aspek utama amalan kelestarian yang terdapat pada beg Bonia. Aspek pertama ialah pemilihan material Bonia yang mana menggunakan kulit berkualiti tinggi serta material premium yang lebih tahan lasak. Oleh itu, beg boleh digunakan dalam tempoh masa yang lama dan tidak mudah rosak sekaligus mengurangkan pembaziran. Aspek yang kedua ialah reka bentuk mesra pengguna. Reka bentuk Bonia ini adalah minimalis dan klasik. Rekaan seperti ini tidak bergantung kepada trend fashion semasa, jadi pengguna masih boleh menggunakannya walaupun selepas bertahun-tahun. Aspek yang ketiga ialah craftsmanship atau kemahiran pertukaran Bonia memberi perhatian kepada jahitan yang kemas. Ciri-ciri ini meningkatkan ketahanan produk dan memanjangkan jangka hayat beg. Aspek yang keempat ialah nilai kelestarian yang mana produk yang tahan lama dapat mengurangkan pembaziran kerana pengguna tidak perlu membeli beg baru yang kerap. Pada masa yang sama, Bonia lebih menekankan kualiti berbanding kuantiti yang merupakan salah satu prinsip penting dalam kelestarian. Akhir sekali ialah fungsi pengguna beg Bonia ini direka supaya praktikal untuk kegunaan harian, mampu menyimpan barangan peribadi dengan selesa dan memberikan nilai penggunaan dalam jangka masa panjang. Bahagian ini saya akan menerangkan kerangka teori yang digunakan dalam kajian kami iaitu Reinforceable Construction and Material Integrity. Kerangka teori ini memberi penekanan kepada penggunaan sumber secara bertanggungjawab, penggunaan bahan yang berkualiti serta penghasilan produk yang mempunyai jangka hayat penggunaan yang lebih panjang bagi menyokong amalan kelestarian. Kerangka teori ini mengandungi 3 elemen utama iaitu Reinforceable Construction, Material Integrity dan Product Longevity. Elemen pertama ialah Reinforceable Construction atau penggunaan bertanggungjawab. Elemen ini menggalakkan pengguna membeli dan menggunakan produk berdasarkan keperluan, bukannya mengikut trend atau kehendak semata-mata. Selain itu, pengguna juga digalakkan menggunakan sesuatu produk sehingga penghujung kitaran hayatnya sebelum menggantikannya dengan produk baru. Pendekatan ini dapat mengurangkan pembelian secara berlebihan serta mengelakkan pembaziran sumber tenaga dan bahan mentah. Elemen kedua pula ialah Material Integrity atau integriti bahan. Elemen ini menekankan penggunaan bahan yang berkualiti tinggi supaya produk lebih kukuh, tahan lama dan selamat digunakan. Di samping itu, bahan yang berkualiti dapat mengekalkan fungsi, ketahanan dan nilai produk sepanjang tempoh penggunaannya serta mengurangkan kerosakan awal dan pembaziran bahan. Elemen ketiga pula ialah Product Longevity atau jangka hayat produk. Elemen ini menekankan bahawa sesuatu produk perlu direka bentuk supaya mempunyai jangka hayat penggunaan yang lebih panjang. Dengan itu, keperluan menggantikannya produk secara kerap dapat dikurangkan sekaligus mengurangkan sisa dan menyokong penggunaan yang lebih lestari. Seterusnya, saya akan menerangkan bagaimana kerangka teori ini diaplikasikan dalam kajian kes kami iaitu amalan kelestarian dalam penghasilan beg tangan Bonia. Berdasarkan elemen Reinforceable Construction, beg tangan Bonia direka dengan konsep timeless, iaitu reka bentuk klasik dan elegan yang tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan trend fashion. Reka bentuk ini membolehkan beg digunakan dalam pelbagai situasi seperti kegunaan harian, urusan kerja dan majlis formal. Selain itu, Bonia turut menawarkan pelbagai koleksi, saiz dan warna bagi memenuhi keperluan serta citarasa pengguna. Ruang simpanan yang praktikal dengan beberapa kompartmen juga memudahkan penyimpanan barangan seperti telefon, dompet, kunci dan alat solat. Oleh itu, pengguna tidak perlu membeli beg baru dengan kerap kerana satu beg boleh digunakan dalam pelbagai situasi.
Di samping itu, berdasarkan elemen material integrity, Borneo menitik beratkan penggunaan bahan berkualiti seperti kulit asli atau bahan premium mengikut koleksi. Selain itu, ketegangan yang baik melalui jahitan yang kemas, penggunaan zip berkualiti dan aksesori logam yang kukuh membantu meningkatkan ketahanan produk. Hal ini memastikan beg dapat mengekalkan fungsi, ketahanan dan nilai produk dalam tempoh penggunaan yang lebih lama. Sekaligus ia mengurangkan risiko kerosakan dan keperluan menggantikan produk. Akhir sekali, berdasarkan elemen produk longevity, beg tangan Borneo direka supaya mempunyai jangka hayat penggunaan yang lebih panjang. Reka bentuk yang tidak mudah lapuk serta penggunaan bahan berkualiti membolehkan beg digunakan selama bertahun-tahun. Keadaan ini membantu mengurangkan pembaziran tekstil dan menyokong amalan kelestarian dalam industri fashion. Aplikasi kerangka teori ini menunjukkan bahawa amalan kelestarian dalam penghasilan beg tangan Borneo dapat dilihat melalui reka bentuk yang tahan lama, penggunaan bahan berkualiti dan ketukangan yang baik. Seterusnya, saya akan menerangkan kaitan kajian kes ini dengan SDG 12 iaitu penggunaan dan penghasilan yang bertanggungjawab. SDG menekankan pengeluaran produk yang lebih bertanggungjawab dengan menghasilkan barang yang berkualiti, mesra alam serta mengurangkan penggunaan sumber yang boleh memberi kesan negatif kepada alam sekitar. Dalam konteks penghasilan beg tangan Borneo, terdapat beberapa cabaran kelestarian yang dikenal pasti. Pertama, penggunaan kulit sebagai bahan utama memerlukan sumber semula jadi yang banyak dan boleh memberi kesan kepada alam sekitar. Selain itu, perubahan trend fashion juga menyebabkan pengguna cenderung membeli produk baru walaupun produk lama masih boleh digunakan serta meningkatkan pembaziran. Seterusnya, penggunaan bahan sintetik seperti polister dan nylon menjadi cabaran kerana bahan tersebut sukar terurai serta boleh meningkatkan jumlah sisa alam sekitar. Proses penghantaran bahan dari luar negara menggunakan kapal atau kapal terbang juga menyumbang kepada pelepasan karbon yang memberi kesan kepada perubahan iklim. Oleh itu, beberapa langkah penyelesaian boleh dilaksanakan seperti mengalahkan amalan kita semula, penggunaan bahan yang lebih lestari, mengurangkan kesan terhadap alam sekitar serta mengambil kira kebajikan haiwan dan pemilihan bahan. Saya akan menerangkan kaitan kajian kes ini dengan SDG 9 iaitu Industri, Inovasi dan Infrastruktur. SDG 9 memberi fokus kepada pembangunan infrastruktur yang mampan serta meningkatkan akses kepada teknologi maklumat dan komunikasi bagi menyokong perkembangan industri yang lebih cekap dan bertanggungjawab. Dalam kajian kes penghasilan beg tangan Borneo, terdapat beberapa cabaran yang berkaitan dengan matlamat ini. Pertama, penggunaan teknologi digital seperti aplikasi dan platform dalam talian lebih mudah digunakan oleh golongan yang mempunyai kemahiran teknologi menyebabkan sebahagian pengguna menghadapi kesukaran untuk mengakseskan perkhidmatan digital. Selain itu, dalam aspek pengeluaran, penggunaan mesin pemotongan dan jahitan lama serta sistem pencahayaan yang kurang cekap tenaga boleh menyebabkan penggunaan elektrik yang tinggi dan meningkatkan kesan terhadap alam sekitar. Proses menaik taraf kepada teknologi yang lebih mesra alam juga menjadi cabaran kerana melibatkan kos yang besar. Di samping itu, kekurangan penyelidikan dan inovasi terhadap bahan serta reka bentuk lestari menyebabkan pembangunan produk yang lebih mesra alam bergerak dengan perlahan. Oleh itu, beberapa penyelesaian boleh dilakukan seperti meningkatkan akses digital kepada semua pengguna, menaik taraf mesin kepada teknologi cekap tenaga, memperkukuh teknologi industri serta menyediakan sokongan kewangan bagi membantu peralihan kepada industri yang lebih mampan. Bahagian ini saya akan menerangkan peta konflik. Baiklah, konflik yang pertama, pengurangan kos dengan pemilihan pembangunan bertanggungjawab. Dari sudut pengurangan kos, Borneo perlu mengawal kos pengeluaran bagi meningkatkan keuntungan serta mengekalkan daya saing syarikat dalam pasaran. Langkah ini penting supaya syarikat dapat terus berkembang dan memenuhi permintaan pelanggan. Namun begitu, dari sudut pemilihan pembekal bertanggungjawab, Borneo perlu memastikan pembekal yang dipilih perlu mematuhi piawaian ESG untuk menggunakan bahan mentah secara bertanggungjawab. Pembekal yang memenuhi piawaian ini lazimnya memerlukan kos yang sangat tinggi.
konflik yang kedua pula, rantaian bekalan global dengan sokongan dengan pembekal tempatan. Bagi memastikan handbag yang dihasilkan memenuhi standard kualiti premium, Bonia mendapatkan bahan berkualiti daripada pembekal antarabangsa. Langkah ini membolehkan syarikat memenuhi spesifikasi produk serta menjamin bekalan mentah yang mencukupi. Walau bagaimanapun, Bonia juga berusaha menyokong pembekal tempatan kerana ia dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara, mengurangkan kebergantungan kepada pembekal luar negara serta mengurangkan impak pengangkutan. Pertumbuhan berlaku apabila tidak semua bahan mentah berkualiti boleh diperolehi oleh pembekal tempatan. Oleh itu, Bonia perlu mengimbangi keperluan mendapatkan bahan mentah terbaik daripada pasaran global dengan usaha menyokong pembekal tempatan sebagai sebahagian daripada komitmen terhadap kelestarian. Kesimpulannya, peta konflik ini menunjukkan Bonia bukan sahaja perlu mencapai keuntungan, tetapi perlu memastikan setiap keputusan yang dibuat mengambil kira aspek ekonomi, sosial dan alam sekitar. Bagi bahagian ini, saya akan menerangkan justifikasi pemilihan kajian kes dan kaitannya dengan topik minggu yang telah dipilih. Kumpulan kami memilih kajian kes amalan kelestarian Bonia kerana syarikat ini berjaya menunjukkan keseimbangan antara menghasilkan produk berkualiti tinggi dengan tanggungjawab terhadap alam sekitar. Walaupun Bonia berhadapan dengan pelbagai cabaran seperti pengurusan bahan mentah dan rantaian bekalan global, syarikat ini tetap mengutamakan penggunaan bahan yang berkualiti dan menghasilkan produk yang tahan lama serta menggalakkan penggunaan secara bertanggungjawab. Pendekatan ini membuktikan bahawa sesebuah organisasi masih mampu mengekalkan keuntungan tanpa mengabaikan aspek kelestarian. Selain itu, kajian kes ini juga menyokong topik mingguan yang dipilih iaitu berkaitan matlamat pembangunan mampan atau SDG 12 yang memberi penekanan kepada penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab. Melalui amalan yang diamalkan oleh Bonia, kita dapat melihat bagaimana syarikat itu berusaha mengurangkan pembaziran, meningkatkan kualiti produk dan pada masa yang sama menjaga kelestarian alam sekitar. Daripada kajian ini, kami berpendapat bahawa kepimpinan yang berkesan memainkan peranan yang sangat penting dalam membuat keputusan yang seimbang. Seorang pemimpin bukan sahaja perlu memikirkan keuntungan syarikat, tetapi juga perlu mempertimbangkan kebajikan masyarakat dan kesan terhadap alam sekitar. Kesimpulannya, kajian kes Bonia membuktikan bahawa kepimpinan yang baik mampu mengimbangi aspek ekonomi, sosial dan alam sekitar. Oleh itu, amalan kelestarian yang dilaksanakan oleh Bonia wajar dijadikan contoh kepada organisasi lain dalam membina perniagaan yang lebih mampan pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.